Okey, ni latihan intensif 1 ulang 1, buku surat 11 buku teks tingkatan 4, nombor 4 dan nombor 5. Okey. Tengok nombor 4 lah. Jadi sebelah menunjukkan graf bagi fungsi fx sama dengan 2x tolak 4. So dia ada mutlak dekat situ. So bila mutlak graf dia positif. Maknanya ingat saya pesan bila dia mutlak bermakna dia mempositifkan yang negatif. Okey. Untuk domain ni adalah nilai bagi x 0 hingga 5. Itu je. Maknanya graf ni daripada bucu ni 0, paling akhir bucunya adalah 5. Itu kena faham. Okey, lepas tu cari nilai t. Okey, semua orang tengok t kat sini. Okey, t dekat sini dia adalah koordinat bagi y. So, koordinat bucu ni dia x dengan y. So, x dah ada dah. Berapa tu? Ya, 5. So, y tak ada. Faham tak? Jadi, bila y tak ada, persamaan garisan itu adalah fx sama dengan 2x tolak 4. So, dia berhak menggunakan mana-mana koordinat di atas garisan itu. Maknanya, persamaan ini berhak menggunakan mana-mana koordinat asalkan berada di atas garisan ini. Maknanya, dia boleh menggunakan mana-mana. So, kebetulan titik paling hujung itu kena garisan ini. Jadi persamaan ini bolehlah pakai. Jadi sekarang ni bila x dia 5, y dia nak cari, fx ni adalah y. Faham tak? Fx tu kata lainnya y. Okey, jadi fx ini adalah y sama dengan 2x kita adalah 5 tolak 4. So, y sama dengan 10 tolak 4. Y sama dengan 6. Kebetulan 6 ni positif. Jangan jadi negatif pula. Positif kekal positif. So, 6 ni apa? 6 ni adalah y. Y ni apa? T. Kan? Kenapa T? Koordinat bucu itu adalah 5. Y-nya adalah T. Faham? So, y ini adalah apa? T. Okay, so y itu juga adalah fx. Jelas Okay. So, seterusnya B, julat F berdasarkan domain yang diberikan. Julat F ni bermakna paksi. F ni kan fx. So, fx ni adalah paksi apa? Paksi y. Jadi, julatnya yang paling rendah sekali graf ini mana? Bucu yang ini kan? Yang paling rendah sekali dekat paksi y, bucu yang ini adalah berapa? 0, bukan 2. Dia nak dekat y. Y. Koordinat yang bucu paling rendah tu, apa koordinat dia? 2, 0. Y dia 0. Yang paling tinggi adalah bucu ini. Iaitu apa? T tadi tu. 6. Jadi, julat F letak fx tengah-tengah. F tu fx lah. Letak begini. Okey. Kalau anda kata domain awak ni dah ada sama dengan macam itu, follow, ikut. Kalau dia tidak ada, tak apa. Kalau dia tidak ada, jangan letak. Kalau ada, kena letak. So, apa tadi paling rendah? 0. Apa paling tinggi? 6. Ini namanya julat dia. B. Okey, C pula. Okey, tengok C. Julat nilai X dengan keadaan fx. Follow je. Lebih kecil atau sama dengan 4. So, fx ini apa persamaannya? Penggantian je. Sekarang ni awak dah masuk admat Jadi awak kena bijak dalam mengganti ni. Dah bukan macam sekolah rendah pula. Menengah rendah lagi. Tak ada ni dah kena bijak menggantikan apa saja maklumat. Okey, lepas tu macam saya dah terang dekat video sebelum ni yang latih diri 1.3 tu. Ni sama. Okey, macam mana nak buka modulus? Ada 2 nilai. So, 2x tolak 4. Semasa kita nak menyelesaikan 2 nilai ni, awak letak je dulu sama dengan. Faham? 1 positif 4. 1 lagi adalah negatif 4. Kalau modulus bawa ke sana. Kalau persamaan linear melibatkan modulus ni. Faham tak? So, dekat 4 ni ada 2 nilai. 1 4, 1 negatif 4. Lepas tu, macam biasa, 2x sama dengan 4. Campur 4 berapa? 8. X sama dengan 8 bagi 2, 4. Dapat 1. Okey, yang ni pula. Teruskan.
2X sama dengan negatif 4 tambah 4, sifar. So, X sama dengan 0. Maknanya dia di antara 0 hingga apa? 4. Okey, jadi tengok sini balik. Asal lebih kecil. Saya dah cakap pada video sebelum ni. Jika lebih kecil, ni X kan? X duduk tengah-tengah. Buatlah begini. So, paling kecil 0, paling besar 4. Macam tu. Faham Okey. Selesai. Itu julat ni bermakna yang lebih kecil lebih besar ni. Itulah perkataan julat. Okey. Alright. Seterusnya soalan nombor 5. Seketul batu jatuh ke tanah dari ketinggian. Ketinggian ini adalah apa? Tinggi batu itu H. Dia dah cakap. Selepas T saat. Okey, sebab itu ada rumus HT. Bermakna tinggi batu itu melibatkan masa. Kalau masa ni ikut masa lah. Faham tak? Awak duduk atas ni, awak campak batu tu. Okey. Kalau awak campak, bisa ada 1 saat, 2 sebelum dia sampai ke tanah kan. 1 saat, 2 saat. Orang tengok daripada atas bangunan. 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat, 5 saat, 6 saat. Pum! Dekat atas tanah. Faham? Jadi, pada masa 1 saat, tingginya tang mana? Pada masa 2 saat, tingginya tang mana? Pada masa 3 saat, tingginya tang mana? Macam tu. Itulah kena imagine, kena fahamkan soalan. Kena masuk dalam soalan tu. Kena fahamkan betul-betul. Okey, jadi sekarang ni ketinggian ni ikut masa lah. Faham tak? So, nyatakan ketinggian batu itu apabila masa 1/3. Jadi, ketinggian untuk T 1/3. Ingat tak dalam kita belajar tajuk ni, jika T ni T, sini pun T. Kalau T ni berubah 1/3, apa jadi dengan T sana tu? Berubah 1/3 juga. Dah, carilah tinggi. Faham? Jadi 81 tolak 9. 1 kuasa 2 adalah 1. 3 kuasa 2 adalah 9. Pastikan awak kuasa dahulu. Okey. Lepas tu barulah 81 tolak 1 bermakna 80. Maknanya dalam masa 1/3 saat tu, dia ketinggian dia 80 meter. Faham tak? Sedangkan bangunan tu 81 ni kan. Logik lah. Sikit je baru 1/3 saat. Dah 80 dah. Faham? Yang kedua, bila T sama dengan 1 saat. So, apa rumus tadi? So, T1. Masuk. Follow je. Nampak tak? Awak jalan kerja mesti buat macam saya buat ni. Barulah awak nampak benda tu teratur. So, sini T, sini T. Sini 1, sini pun. Faham? Kuasa dulu. 1 kuasa 2 adalah 1. 81 tolak 9. So, dapat berapa? 72. Selesai. Pada masa 1 saat tu, dia dah berada pada 72 dah. Dia dah jatuh kan sini. Jatuh kan. Okey. Seterusnya T sama dengan 2. Apa yang susah sangat? Senang kan? Awak kat yang susah tu, awak tak follow betul-betul yang saya buat tu. So, T2. 81 tolak 9. 2 kuasa 2. 81 tolak 9. 2 kuasa 2 berapa? 81 tolak 36. So, jawapannya adalah 45. Faham tak? 2 saat dia dah pergi ke bawah lagi dah. Maknanya pada masa 1 saat dia dah lempar, dia jatuh ni. Ni 1 saat. Lagi. Ni 2 mula 1/3 saat. Lepas tu 1 saat. Siung lagi 2 saat. 2 saat. 2 saat dia dah dekat dah. Entah berapa saat dia berlepak jatuh ke bawah tu. Faham tak? Okey. Then soalan B. Bilakah batu itu menjejah? Sekarang saya tanya awak. Kalau batu tu dah berdebuk jatuh ke bawah ni, ada ketinggian lagi ke? Dah tak ada kan? Ada ketinggian? Dah tak ada. Dah leper. Faham? Jadi, bila dah tak ada ketinggian, apa rumus ketinggian tadi? Benda ni kan kena imagine juga tau. Nampak tak? Kena ambil logik juga. Nampak? Kena fikirlah. Itulah matematik tambahan. Tak bolehlah main dengar je lepas tu buat. Memang takkan dapat. Susah dia dapat. Pastikan awak memang kena, otak awak tu memang kena berfikir. Ini jangan pula kata, ni dah fizik. Tak ada maknanya. Memang dicampur semua. Kimia pun ada dalam ni, biologi pun ada dalam ni, semua ada dalam ni sekarang. Jadi, pastikan awak tengok geografi pun ada dalam ni sekarang. Okay, jadi maknanya digabung semua-semua benda, disuruh awak aplikasikan. Itu matematik tambahan. So, simple je kalau awak boleh berfikir. Okay. Jadi, bilakah batu itu menjejah permukaan tanah? So, logiknya, kalau dah batu berdebek kat sini, ada tinggi lagi ke?
Batu kita dah dekat tanah ni. Tinggi tak ada. Maknanya H ni dah tak ada, kosong. Jadi, carilah T tu. Jangan pula, cikgu kata kosong, T ni mestilah kosong. Yang kosong ni H, bukan T. Faham tak? Yang kosong ni H, bukan T. Saya tak gantikan macam ni. Tak. Saya gantikan terus dia, HT. Kan macam ni. Ni tinggi, paksi dia. Yang ni X, ni tanah. Ni tinggi ni HT. Faham tak? Pek, jatuh bawah, kosong. Kosong ni apa? HT. Pendek kata paksi Y kan? So HT ni yang kosong. Faham? Last. Okay. So sampai sini gerak lagi. Okay. So sekarang kita nak cari T sebab bilakah. Perkataan bilakah. Dia tak cakap masa tau. Ni lah soalan-soalan AdMath ni. Dia tak cakap masa. Tapi dia kata bilakah. So awak kena faham lah bilakah tu apa. Bilakah tu masa lah. Faham tak? Jadi nak T lah. Jadi persamaan linear lah. Tak lari tau dengan persamaan linear kita ni. Jadi bila kita nak cari T, kebetulan ada negatif kat sini. Saya suka positifkan dia. So saya alihkan dia. 9T kuasa 2. Okay. T kuasa 2. 9 pula bawa sana. 81 bahagi. Very good. Dapat berapa? 9. So kuasa 2 pula. Kuasa 2 lawannya apa? Punca kuasa. Jadi T punca kuasa 9. Tekan kalkulator, dapat berapa? Okay, good. Bukan 3 je kelas. Okay, bila dalam matematik tambahan, okay, kena ingat perkara baru. Bila kita punca dulu masa tingkatan 3, punca kuasa terus dapat 3. Betul? Okay, kali ni tak. 1 mesti 3, 1 lagi mesti letak negatif 3. Mesti ada 2 nilai. Dan awak letak last kali T sama dengan 3 saat. Kenapa? Bukan negatif 3. Okay. Mana ada masa negatif pertama? Kedua, kenapa punca kuasa nak letak 2 nilai? Okey kelas, sekarang saya tanya awak. Okey, fikir Saya masuk ke suruh awak fikir. Okey. Contoh, negatif 2 kuasa 2 dapat apa? Jangan pakai kalkulator. Kalau pakai kalkulator, letak kurungan. Kalau tak letak kurungan, memang dia akan jadi negatif 4 salah. So, letak kurungan. Sebab negatif, dia akan jadi negatif 2. Darab negatif 2 kan? Benda yang sama. Betul tak konsepnya? So, dia akan jadi 4. Okay. Kalau 2 kuasa 2? Sama tak jawapan? Faham tak? So, that's why kalau 4 punca kuasa, mesti ada 2. 1, 2. Satu lagi negatif 2. Kenapa? 2 ini kalau kuasa 2 dapat 4. Negatif 2 ini kalau kuasa 2 pun dapat 4. Faham? Sebab itu bila punca kuasa, kita jadi tambah tolak. 1, 3. Satu lagi negatif 3. So, diharapkan jelas dengan penjelasan ini. Okay? Alright.